warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Ati Paridah, muka surat 6, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 6 baris ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengetahui barang yang, yakni sifat-sifat yang bergantung dengan rasul-rasul, dan mengetahui barang yang, yakni sifat yang bergantung dengan rasul-rasul. Ini sambungan permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui mengenal akan barang yang, akan sifat-sifat yang bergantung dengan rasul-rasul, yang mana rasul inilah yang bawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan yang wajib pada syarak mengenal Allah. Kita nak kenal Allah ni, yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal akan Rasul termasuk di dalam permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Jadi kewajipan syarak, kewajipan undang-undang agama, syarak, syariah, syarak, hukum, syarak, syariat, agama. Apa dia syarak? Apa dia syariah? Syarak ke syariah ke? Bukan bahasa Malaysia, itu bahasa Arab. Apa makna bahasa Malaysia kita? Kalau syarak ataupun syariah. Syarak, syariah ni undang-undang agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hukum syarak, undang-undang syariah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajipan pada syarak ni banyak. Kewajipan dalam undang-undang agama ni banyak. Hak mana ke hak permulaan? Kewajipan syarak semayang, kewajipan syarak puasa, itu contoh. Jadi banyak kewajipan syarak ni. Kewajipan syarak beriman dengan malaikat, kewajipan syarak beriman dengan kitab. Itu kewajipan syarak mereka tu. Kewajipan syarak beriman dengan hari kesudahan, hari akhirah, hari qiyamah. Itu semua kewajipan syarak. Jadi banyak-banyak kewajipan syarak ni, manakah hak permulaan, hak mula-mula sekali yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, ialah mengenal Allah
Subhanahu wa ta'ala dan mengenal akan Rasulullah SAW yang bawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni, inilah nak masuk kepada pembicaraan rukun agama iman. Sebab dalam kitab Pati Paridah ni didatangkan dahulu apa dia takrifan agama. Kemudian apakah tanda orang beragama yang sebenar. Kemudian didatangkan pula bahagian-bahagian dalam agama. Islam, iman dan ihsan. Didatangkan takrifan Islam, takrifan iman, takrifan ihsan. Selesai. Pembicaraan dalam kitab Pati Paridah, pembicaraan bab iman. Ini pun masuklah. Ini permulaan bicara hak berkaitan dengan bahagian agama iaitu iman. Ini permulaan bicara. Jadi mulaan bicara ni pergi kepada permulaan yang wajib pada syarak. Yang mana permulaan yang wajib pada syarak ni mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab Pati Paridah. Dalam kitab Faridatul Fara'id. Faridatul Fara'id karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Pati Paridah ni rumusan lah. Pati, bukan parti. Pati. Pati ni bukan pendatang asing tanpa izin. Pati ke tak? Tu pati ringkasan. Pati pendatang asing tanpa izin. Ni pati ni rumusan tau. Pati-pati. Kan dia ada pati tu. Apa apa? Rumusan lah tau. Jadi Pati Paridah ni diambil daripada kitab Faridatul Fara'id. Dia adalah sedikit-sedikit ayatnya bertukar. Adalah sedikit-sedikit ayat bertukar. Macam yang saya baca tadi, dan mengetahui barang yang bergantung dengan Rasul-Rasul. Kalau ada kitab Faridatul Fara'id lebih jelas. Kitab Faridatul Fara'id. Dan kitab Faridatul Fara'id dan mengetahui kan segala yang membawa kepada mengenal akan dimakan itu mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal akan Allah. Mana barang yang bawa kita kepada mengenal akan Allah daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Bukan tu pada mengenal Rasul, mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal Allah. Mana? Mengenal akan Rasul. Sebab Rasul lah yang bawa kita kepada mengenal akan Allah. Itu dalam kitab Faridatul Fara'id ayat lebih jelas. Kemudian kitab Faridatul Fara'id ni mengenal akan Allah tu dia ada nota kaki. Mengenal akan Allah tu dia ada nota kaki. Faham nota kaki? Kita panggil apa? Ditulis nombor 1, buat kurungan. Kemudian nombor 1 tu dia buah tepi. Dia panggil apa? Nota kaki ya tau? Ini saya baca nota kaki dan kitab Faridatul Fara'id. Mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca minggu lepas. Qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad Al-Fatani, mengenal ia mukallaf akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya arti mengenal akan Allah kerana bahawa mengenal akan dia akan Allah itu tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hambanya. Tempat hantaran segala perkara yang dituntut daripada hambanya. Segala perkara yang dituntut kepada hamba ni, tempat hantaran dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara yang dituntut daripada hamba, yang dituntut daripada hamba, beriman dengan malaikat dituntut, beriman dengan kitab dituntut, beriman dengan hari akhirah dituntut, sembahyang puasa dituntut, taubah, ikhlas, syukur dituntut. Segala perkara dituntut ni
tempat hantarannya mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mengenal Allah permulaan. Sebab kalaulah tidak ada hantaran, perkara yang dituntut yang kita tunaikan nak letak mana? Sebab tidak ada mengenal akan Allah yang ianya adalah tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Maka ni tafriq dia, cabang dia lagi ni, nak hurah lagi ni. Maka tiada sah sesuatu daripada yang wajib dan yang sunat melainkan kemudian daripada mengenal akan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat, tiada sah melainkan kemudian daripada mengenal akan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat tidak sah selagi belum mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang puasa tidak sah selagi belum mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Tu kata ambil molek ni. Hak susunan dalam kitab Faridatul Faraid. Agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup jelas, yang disusun oleh ulama-ulama muktabar di dalam kitab-kitab syariat. Ulama-ulama muktabar warasatul anbiya, memudahkan lagi kitanya, mereka menyusun. Mereka menyusun syariat-syariat agama, mereka susun. Dalam bab iman mereka buh dalam kitab tauhid. Bahagian Islam mereka letak dalam kitab fiqh. Bahagian ihsan mereka letak dalam kitab tasawuf, diasingkan. Pada masa Nabi tidak diasingkan, tapi ulama asingkan untuk memudahkan kita susun, bukan untuk kita pilih. Ni no, ni tambuh. Dah. Islam, iman dan ihsan itu dia rukun agama. Tidak melengkapkan rukun agama, beragama apa? Kan kita kan, apa-apa perkara kena lengkap rukun barulah jadi. Jadi ulama mengasingkan bukan untuk kita memilih, untuk kita menyusun. Kemudian ulama warasatul anbiya ni pula, satu-satu kitab tu ada kitab permulaan, ada kitab yang pertengahan, ada kitab yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Tu cukup mudah untuk kita mempelajari. Kalau kata kitab tauhid, mana kitab yang pertama? Kitab Faridatul Faraid. Kalau kata kitab tasawuf, mana kitab yang pertama? Kitab penawar bagi hati. Kitab fiqh, kitab Wisyahul Afrah contohnya. Jadi ulama susun. Selepas hak permulaan, hak asas-asas, hak fardu ain, naik pula kepada fardu kifayah pula. Mana ulama susun tu mudah dah. Tapi berapa kitab hak ulama susun kita sudah belajar? Berapa kitab yang ulama susun bahagian tauhid, fiqh, tasawuf, berapa kitab dah kita belajar? Ini penentuan agama kita. Ini penentuan akhirah kita. Agama bukan dakwah. Agama bukan uniform saja. Agama ni bukan ngaku di mulut. Semua ngaku beragama. Agama yang sebenar. Agama dia bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang diperdaya oleh syaitan. Agama yang sebenar yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penentuan hari akhirah kita. Nak banding dengan kita belajar buku ilmu dunia tu, kalau kita kata kau satu almari ni tak muat. Bagai-bagai ilmu dunia yang kita pelajari. Tapi ilmu fardhu ain saja, permulaan tauhid, fiqh, tasawuf. Manakah kitab yang kita sudah pelajari yang kita akan
bawa kepada masyarakat sebagai bukti kita menunaikan kewajipan agama. Hak permulaan, hak fardu ain je dahulu. Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, tak sudut gaya lah. Di hari akhirat tak sudut gaya. Di alam barzah pun cukup dah. Kalau tidak ada agama sebenar, tidak ada bahagian. Seksaan selama-lamanya di alam barzah. Sampai ke hari akhirat. Nak mengaku lagi. Jadi ulama susun, ni permulaan. Ni pertengahan. Hak ni ngaji orang aling tu ni. Hak ni fardu kifayah ngaji luah-luah hak ni. Hak ni sampai ke mati pun dah habis. Hak permulaan. Kita duk cakap nak agama. Dan memang kita nak agama. Kita nak bawa keluarga kita kepada agama. Mana agama? Buat rupa agama semain puasa. Mengenal Allah macam mana? Akidah macam mana? Tauhid iman macam mana? Kita orang Islam kan beriman lah. Itu balik awal. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kita tidak warisi. Kalau beranggapan Islam beriman, waktu memang balik awal sungguh lah tu. Kita bicara dah dahulu, Islam, iman tidak berlaziman. Kita bicara dah dahulu. Ketika membicarakan takrif Islam, takrif iman, takrif ihsan. Islam memang kita warisi. Lahir itu sebagai orang Islam. Ada ni. Mati dalam perut pun diuruskan sebagai orang Islam. 6 bulan ke atas, mati dalam kandungan ibu, jenazahnya mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Sebab apa? Itu jenazah orang Islam. Islam. Bagaimana Islam? Mak ayah dia Islam. Islam lah dianya. Itu Islam. Iman tidak. Rukun iman ada 6 perkara. Hak permulaannya mana? Mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah ni merangkumi rukun iman yang pertama, merangkumi rukun iman yang keenam. Beriman dengan Allah, beriman qada dan qadar, itulah permulaan agama yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sebab beriman dengan qada dan qadar nanti dalam sifat 20 panjang pembicaraan pada kudrah dan iradah. Panjang pada iradah. Kudrah, iradah, ilmu masuk di bawah permulaan agama. Mengenal akan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lepas di qada dan qadar, tidak ada permulaan agama. Tidak ada tempat hantaran. Segala perkara yang dituntuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada sah suatu yang wajib dan sunat melainkan kemudian daripada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kena comel, pegangan kena betul. Itu tempat hantaran segala perkara yang dituntuti oleh syarak oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hambanya. Kita duk cakap dunia akhirah. Kita dunia akhirah. Kita tak dunia saja. Kita tak akhirah saja. Kita seimbangkan antara dunia dan akhirah. Kita seimbangkan antara dunia dan akhirah. Bila seimbang? Bila seimbang? Seimbang tu bohong. Seimbang kau mana? Kemudian barulah nak balik pada agama. Dahulu dunia ilmu bertahun-tahun. Nak balik pada agama, mana ilmu? Mana kitab? Dia dalam bab ilmu ni tak ada nak seimbang pun. Belajarlah ilmu dunia tinggi mana pun, agama tidak melarang. Bahkan sebagai ilmu dunia itu fardu kifayah. Agama tidak melarang belajar ilmu dunia, belajar tinggi mana pun.
Tak ada nak seimbangnya. Cuma ilmu agama nak lepas fardu ain je. Tak ada seimbang. Ilmu agama nak lepas fardu ain sahaja. Bukan nak jadi alim ulama semua orang. Lepas tu nak belajar ilmu dunia tinggi mana sekalipun, syarak tidak pernah melarang. Bukan sebahagian ilmu dunia fardu kifayah ke atas umat Islam. Cuma ilmu agama fardu ain je. Tak ada nak seimbang-seimbangnya. Tapi ilmu fardu ain duduk mana? Nak kata seimbang, seimbang tak. Hak fardu ain sedikit tu pun kita tak selesai. Diri kita, keluarga kita nak duduk mana di hari akhirah? Nak duduk mana kita di hari akhirah? Atas dunia nak cakap tinggi mana pun. Oh, kalau bab cakap tak kalah, tak jatuh kalau bab cakap. Tapi kedudukan kita sebenar macam mana dengan agama? Islam, iman, ihsan, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf sahaja permulaan. Lepas tu barulah kita nak mendalami ilmu agama fardu kifayah, itu terpulang. Tapi fokus di sini hak ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, tapak agama dimulai dengan hak permulaan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan yang bawa kepada mengenal akan Allah, iaitu mengenal akan Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Itu dia permulaan agama, mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Bukan hafal, kena perhalusi. Perhalusi sifat wahdaniyah pada zat, sifat, perbuatan. Perhalusi sifat mukhalafatu ta'ala hawadith pada zat, sifat, perbuatan. Perhalusi itu hak permulaan agama mengenal akan Allah. Tapi kalau ngapa sifat 20 tidak perhalusi hak satu-satu, itu belum ada lagi permulaan agama. Segala perkara dituntut atas hamba, wajib sunat, mana nak letak kalau tidak ada tempat hantaran mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal akan Allah terdahulunya, mengetahui akan segala hukum sifatnya. Hukum sifat. Sifat wajib tentu sungguh di zat Allah, tu hukum dia. Sifat mustahil tentu dak di zat Allah, tu hukum dia. Kita mengetahui dengan bahawa kita berpegang akan hukum. Tentu sungguh sifat yang wajib bagi Allah. Tentu dak sama sekali sifat yang mustahil bagi Allah. Itu panggil apa tu? Mengetahui, berpegang akan hukum bagi sifat. Kan kita kan, memanglah kadang-kadang kita ni kalau tanya jawapan tu dah sedap bunyilah. Tapi dia tak syarat gitu. Tak pandai jawab pun janji faham kita pegang. Tapi jawapan tu tak kemah lah. Aqaidul iman yang 50 termasuk sifat wajib bagi Allah 2, termasuk sifat mustahil bagi Allah 20. Aqaidul iman yang 50 termasuk sifat mustahil bagi Rasul yang 4. Aqaidul iman yang 50 kan, di dalam tu 20 sifat mustahil bagi Allah, di dalam tu 4 sifat mustahil bagi Rasul. Kita berpegang macam mana? Berpegang akan sifat mustahil ya? Berpegang akan sifat mustahil. Mana sifat mustahil? Yang pertama Adam. Wujud sifat wajib pada akal. Adam sifat mustahil. Adam tu tak ada Tuhan lah. Ain dal mim. Adam. Sidik sifat wajib bagi Rasul. Kazib sifat mustahil bagi Rasul. Pegang macam mana sifat mustahil? Pegang sifat mustahil ya? Pegang Allah Adam. Pegang Rasul kazib. Dah kata pegang mustahil? Jawab tu tak pandai. Pernah diteh
orang kampung. Detail orang kampung. Orang kampung ni nak buat kelas. Saya beri tunjuk jalan lah. Cari kelas tauhid dulu. Dia pun cari kelas tauhid. Dia cari guru tauhid, dia kata. Diuji orang kampung. Aqaidul iman yang 50. Pegang. Peganglah aqaidul iman yang 50. Lepas tu aqaidul iman yang 50 ada sifat mustahil. Pegang. Sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul. Pegang. Kafir dia kata. Kejut orang kampung. Tak kafir apa kalau pegang sifat mustahil? Adam tak ada. Pegang Allah Adam. Tak kafir. Kazib, dusta Rasul, sifat mustahil. Pegang Rasul kazib, tak kafir. Kafir. Dah pegang sifat mustahil. Orang kampung pun dah tidak jawab orang kampung ni. Dia tidak jawab. Kalau dah pegang mustahil tak cukup 50. Kan 50 kan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus, 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul, 9. 41 campur 9, 50. Kalau mustahil tak pegang, tak jadi 50. Pegang mustahil, ustaz ni kata kafir. Kafir ke tak pegang Allah Adam? Allah tak ada. Komini lah jawapan dia. Tak kafir apa lagi? Pegang Rasul kazib, Rasul dusta, tak kafir? Kafir lah. Jadi orang kampung ni nak belajar tauhid ni kau mari jumpa semula. Malam pertama ustaz, kafir habis dah kita. Kena kafir kok mana pula kata. Kafir sebab berpegang aqaidul iman yang 50. Memang aqaidul iman yang 50 tu permulaan agama. Dah berpegang sifat mustahil. Pegang mustahil memanglah kafir. Dah sebenarnya bukan pegang sifat mustahil. Pegang hukum dia. Cuma kampung nak cerita. Adam tak ada Allah. Akal tak terima sama sekali. Maka hukumnya apa? Adam Allah tertudak sama sekali. Pegang tu lah. Kazib, sifat mustahil pada akal bagi Rasul. Akal tak terima. Rasul utusan Allah tiba-tiba dusta. Akal tak boleh terima. Maka hukum dia apa? Tertudak sama sekali Rasul dusta. Tu pegang hukum. Itu yang kita pegang sebenarnya. Tapi tak pandai nak cerita. Kita sebut pegang sifat mustahil. Kalau mentah-mentah pegang sifat mustahil, memang kafir sungguh. Tapi sebenarnya pegang istihalatul mustahil. Hukum kau ada sifat mustahil. Tertudak Allah Ta'ala Adam. Tertudak Allah Ta'ala hudus baharu. Tertudak Allah Ta'ala fana binasa. Tertudak Allah Ta'ala memasalah serupa dengan makhluk. Itu yang tidak pegang. Hukum bagi sifat yang mustahil. Tentu Rasul tidak dusta. Tentu Rasul tidak khianat. Tentu Rasul tidak sembunyi wahyu. Tentu Rasul tidak bodoh. Itu pegang hukum bagi sifat mustahil yang dipanggil istihalatul mustahil. Tapi dah kita kampung tak pandai nak cerita. Kena kafir. Memang sungguh kalau pegang sifat mustahil sungguh. Tak kafir apa lagi. Tapi tak ada orang pegang Allah Ta'ala Adam. Pegang kejap Allah bersifat wujud. Pegang kejap di akidah. Tentu sungguh Allah ada. Adam akal tak terima. Mana mungkin Allah Adam, Allah tak ada. Mari mana langit bumi besar ni? Tertudak sama sekali Allah Ta'ala Adam. Akal tak terima sama sekali. Kita pun pegang lah. Tentu sungguh Allah ada. Tentu dak sama sekali Allah Ta'ala tiada. Itu panggil pegang hukum sifat wajib. Pegang hukum sifat mustahil. Pada ni. Atau aqaidul iman yang 50. Hak tak pandai jawab, tak bolehlah nak beri lalu dah kafir gitu. Tak ada orang pegang. Butir sifat mustahil, diri sifat mustahil tak ada orang pegang. Cuma tak nak cerita. Maknanya kita mengenal Allah ni, 2 lapis kita pegang. 2 lapis kita pegang. Dua lapis ni, nak kena perici belaka dua-dua ni. Ada ni. Contoh.
Sifat wajib mukhalafah pada perbuatan. Sifat mustahil mumasalah pada perbuatan. Contoh. Sifat wajib mukhalafah pada perbuatan. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Sifat mustahil mumasalah. Apa dia mumasalah? Serupa perbuatan Allah dengan perbuatan yang baharu. Perbuatan Allah mengada bahagian perbuatan Allah. Yang baharu mengada bahagian perbuatan yang baharu. Yang Allah kerja Allah. Yang baharu kerja yang baharu. Tapi perbuatan Allah mengada. Yang baharu pun mengada juga. Gitu mumasalah. Serupa, mustahil. Kena tafsir molek. Sebab kita nak pegang ni, dua lapis nak pegang ni. Tapi nak pegang dua lapis ni, hukum sifat wajib, hukum sifat mustahil. Sifat wajib itu kena faham molek. Apa makna mukhalafah pada perbuatan? Apa makna mukhalafah pada perbuatan? Sebab kita nak pegang ni. Mustahil mumasalah pada perbuatan. Ada ni. Serupa pada perbuatan tu macam mana mustahil ni? Kena perici betul-betul. Kita pun pegang di akidah tentu sungguh Allah mukhalafah pada perbuatan. Kita berpegang di akidah kita tentu tak sama sekali mumasalah pada perbuatan. Ini mengenal akan hukum sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal segala hukum sifat Allah segala hukum sifatnya sifat Allah. Wahdaniyah pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Berbilang pada perbuatan itu mustahil. Apa makna berbilang pada perbuatan? Kena perici molek. Sebab nak pegang dua ni. Yang pertama, pegang hukum bagi sifat wajib tentu sungguh wahdaniyah pada perbuatan. Nak pegang pula hukum bagi sifat mustahil tentu tak sama sekali berbilang pada perbuatan. Jadi nak pegang tentu sungguh esa pada perbuatan kena faham molek. Apa makna esa pada perbuatan? Cakap ramai orang cakap ni tapi tak faham pun. Akhirnya berpegang berbilang pada perbuatan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala perbuatan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pegang sifat wajib kudrah. Kemudian nak faham oleh apa makna kudrah Allah taala ni. Kemudian sifat mustahil ajzum, lemah. Lemah tu macam mana lemah? Kudrah Allah, macam mana kudrah Allah? Kudrah kekuasaan Allah, semua yang berlaku perbuatan Allah berlaku. Kalau lemah macam mana kalau lemah? Lemah ni ada satu perkara walaupun sebesar zarah berlaku yang bukan perbuatan Allah, lemah dipanggil gitu. Biar faham kuasa Allah tu macam mana. Sifat kudrah, sifat wajib, ajzum, sifat mustahil, lemah Allah tu macam mana. Biar faham betul-betul. Untuk mengenal akan Allah, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah. Ada satu perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, dipanggil lemah seumpama tu. Bukan Allah bersifat-sifat kudrah, bukan. Allah bersifat-sifat kudrah, kuasa. Tapi hak besar-besar lah, hak kecil-kecil ni bukan Allah buat. Lemah Tuhan gitu. Itu bukan kudrah. Itu ajzum gitu. Tu kata nak faham. Kudrah Allah ni macam mana? Bukan ngapa. Nak kenal kudrah Allah ni macam mana? Sifat mustahil, ajzum, lemah. Nak kenal lemah tu macam mana?